yang kelima, set yang kelima, di mana kita ada UiTM. Kita ada UiTM berhadapan dengan Uniza. Uniza, di mana UiTM akan menggunakan kalau sebelum ni Juventus saja, ini ada kelainan sikit. UiTM akan menggunakan Manchester City. Dan untuk Uniza, satu lagi pasukan yang sangat-sangat menarik sebenarnya loh. Pasukan negara daripada Spain. Ya, pasukan Spain, Espanyol. Mungkin bukan sekuat Spanyol 2008, 2010, 2012. Bila masa awak lah, masa zaman awak kan. Saya kecil lagi tu. Tak, awak kan Iniesta versi Malaysia. Sama tak muka segaji macam Iniesta versi Malaysia? Ke jauh, saya ke? Jauh. Abang Sufian Suhaimi jangan macam ni. Saya Sufian Suhaimi pula. Okey, jadi nampak seperti kedua-dua pemain sudah pun berada dalam lobi. Jadi UiTM dan juga Uniza. Guys, kita belum berehat lagi. Kita akan terus masuk ke dalam perlawanan seterusnya apabila kedua-dua pemain sudah pun bersedia. Kita ada UiTM dan juga Uniza. Ini memang peminat EPL ni, wakil UiTM ni. Sebelum ni perlawanan pertama kita ulas game ni. Dia gunakan Liverpool dan kali ini dia gunakan Manchester City. Ya, dan setakat ini Uniza mempunyai 5 kemenangan, 1 seri, 2 tewas. UiTM ni lawak sikit. 3 kemenangan, 5 seri. 3 kemenangan, 5 seri. Ya, beliau merupakan pemain yang punya seri yang terbanyak. Berseri-seri dia. Uniza di tempat pertama sekarang ini. UM punya result masih lagi belum update. Belum lagi update. Juara bertahan ni. Juara bertahan Uniza. Mampukah beliau bertahan? Kita akan saksikan adakah kejuaraan itu dapat untuk dikekalkan di bumi Terengganu. Mungkin Sergio Ramos dapat membantu Uniza dalam pertahanan beliau hari ini. Well, Sergio Ramos okey. Saya tak pasti kalau beliau menggunakan PK. Oh tidak, tidak menggunakan PK. Raul Albiol juga merupakan pemain yang tidaklah laju. Jose Gaya, Jesus Navas di bahagian right back yang adalah satu pemilihan yang tepat. Rodrigo Moreno dan Alvaro Morata sebagai striker. Mungkin tiada Diego Costa di dalam pasukan Spanyol ini, jadi tidak mengapa. Jika tidak, sebenarnya saya mereka menggunakan pemain-pemain muda dalam lineup yang PES 2020. Jadi Isco Alarcon, Thiago Alcantara, Saul dan juga Rodri di dalam Diamond itu. Jadi satu pasukan yang cukup menarik untuk disaksikan. Tak kurang hebatnya penjaga gol David De Gea. Best keeper in the world. Yes. Dan saya bukan bias kerana De Gea main MU. Tapi dia memang very talented. Ya, dalam 10 tahun ini, dalam 5 tahun ini, antara penjaga gol yang paling konsisten sekali. Walaupun bermain di belakang pemain-pemain pertahanan yang tidak konsisten di Manchester United, tetapi antara penjaga gol terbaik dunia berhadapan dengan Manchester City yang nampaknya merupakan satu pemilihan yang agak menarik juga. Dengan Aguero sebagai striker, anda dapat lihat balance-nya. Beliau sukar untuk dijatuhkan, sukar untuk dibuli walaupun kecil. Pasukan yang dikendalikan oleh Pep Guardiola, yang semestinya taste beliau memiliki pemain yang cukup berkualiti total football yang akan ditunjukkan mungkin dalam perlawanan ini oleh UiTM dengan Manchester City menentang Spain daripada Uniza. Terima kasih. Baik, jadi Uniza dan juga UiTM melakukan perhitungan di dalam kumpulan B ini. UiTM masih lagi belum tewas. Jadi beliau akan bermain menggunakan Manchester City dari kiri ke kanan terus saja. Aguero memberikan masalah kepada De Gea di awal-awal permainan. De Bruyne sekali lagi. De Gea dipaksa untuk melakukan 2 save dalam masa 3 minit. Sterling juga. Bernardo Silva. De Gea sekali lagi menunjukkan mengapa beliau antara penjaga gol terbaik dalam 5 tahun kebelakangan ini. Untuk Spanyol menafikan 3 percubaan daripada UiTM.
Nampaknya pemantapan pertahanan Spain sebenarnya banyak dibantu oleh De Gea, penjaga gol dalam perlawanan ini. Baru masa pertama. Ya, jadi jika Uniza mau untuk menang perlawanan ini, dia perlu untuk mengharapkan De Gea menjadi cukup konsisten sepanjang 180 minit ini jika dia menggunakan Spain dalam kedua-dua perlawanan. Ya, benar. Tetapi City juga tidak kurang hebatnya. Kita lihat di sini UiTM disikai cukup agresif dari awal permainan. 3 percubaan yang terpaksa diselamatkan oleh David De Gea di awal-awal. Ilkay Gundogan untuk Benjamin Mendy ke belakang semula. Kali ini permainan diperlahankan sedikit untuk memastikan penguasaan masih lagi bersama dengan pemain dari UiTM ini. Ilkay Gundogan, ada larian daripada Mendy yang naik ke atas melakukan overlapping ke belakang semula. Bermain hantaran-hantaran pendek saja untuk Manchester City. Cuba untuk melakukan fake shot. Sergio Ramos itu menutup segala ruang yang ada untuknya. Seperti yang dijangka, pasukan Manchester City yang digunakan oleh UiTM mendominasi perlawanan ini dengan pemain-pemain yang ada, yang kawalan yang baik, hantaran yang baik. Tapi sekali-sekala pasukan Spain ada peluang di sini. Ya, cantik lorongan untuk Alvaro Morata. 1 lawan 1 dengan penjaga gol. Chip yang cantik. Dan Uniza meneruskan defense of the title dengan Alvaro Morata yang terlepas daripada benteng pertahanan. 1 lorongan cantik dari Rodrigo. Dan chip itu cukup tenang. Dalam keasyikan pasukan Manchester City, UiTM mengasak bertubi-tubi. Spain mengambil kesempatan ini yang dikawal oleh Uniza, menghukum sedikit ruang yang ada. Satu counter attack yang cukup sempurna menggunakan Morata, letakkan Spain di depan 1-0. Rodrigo pula yang terlepas sekarang ini. Peluang untuk Spain, peluang untuk Uniza. Rembatan dijatuhkan, tiada apa-apa kata pengadil. Perlu untuk bertahan dengan cukup cemerlang. Lebih-lebih lagi dengan kelajuan Morata dan juga Rodrigo Moreno. Lebih-lebih lagi dengan pertahanan Manchester City yang sedikit perlahan sebenarnya. Bukanlah pemain paling laju sekali dalam permainan bola sepak ini. Tetapi serangan balas Aguero berada dalam kedudukan offside. Beliau menggunakan Morata dengan cukup baik. Morata bukan jenis striker yang boleh buat gol sendiri, tetapi bila dilorongkan bola finishing memang padu. Ya, itu Morata yang kita kenal di Real Madrid sebelum ini, ataupun di Juventus dan bukannya di Chelsea. Bernardo Silva untuk UiTM diambil dengan mudah oleh Rodri yang juga merupakan pemain City. Morata dan juga Rodrigo bergandingan sekali lagi. Kali ini John Stones menafikan peluang tersebut. Serangan balas Sergio Aguero, dummy yang baik. Jose Gaya menutup ruang, melakukan sekatan yang baik untuk Espanyol. Tetapi lorongan tersebut bukanlah lorongan yang terbaik daripada Thiago Alcantara. Berikan bola dengan mudah kepada Manchester City. Fernandinho untuk Bernardo Silva. Walker. Bernardo Silva balik semula ke sebelah kiri. Benjamin Mendy seperti biasa akan naik, tapi memilih kepada Bernardo Silva yang dinafikan sekali lagi oleh David De Gea. Aguero cuba untuk melakukan recycling, dikeluarkan oleh Gaya sekali lagi. Jose Gaya yang dipilih dan bukannya Jordi Alba. Satu pemilihan yang cukup menarik oleh Spain, oleh Uniza, tetapi ianya menjadi ketika ini Jose Gaya menutup segala ruang yang ada untuk pemain-pemain bergerak di bahagian sayap kanan tersebut. Mungkin nampak, Gaya ni macam lubuk, tetapi ternyata tidak lubuk. Gundogan, big shot, rembatan secara terus untuk seorang center midfield yang bukanlah terkenal dengan jaringan-jaringan gol. Tidak berjaya untuk menemui sasaran. Sekali lagi David De Gea menunjukkan permainan yang cukup baik, menyelamatkan sekali lagi serangan daripada pasukan Manchester City yang banyak melakukan percubaan dan mengawal permainan. Rodrigo, Aymeric Laporte mengambil dengan mudah. City sekali lagi melakukan gerak langkah cuba untuk mencari gol penyamaan. Jika UiTM tewas, ini akan menjadi kekalahan pertama mereka. Rekod tercalar. Rekod tanpa kalah tercalar dengan meninggalkan hanya UM saja pasukan yang belum kalah ketika ini, dan juga UKMB yang berada di kumpulan A. Rodrigo
Chip cuba untuk mencari Morata. Satu vision yang cukup baik, tetapi sudah pun ada baju sky blue di belakang ya. Kevin De Bruyne. Kali ini Morata nampak dikawal rapi oleh pertahanan Manchester City. Tetapi begitu juga dengan Aguero sebenarnya. Jarang diberikan peluang, jarang diberikan ruang untuk bergerak kerana pemain Uniza ini sudah semestinya tahu apabila bahaya itu akan tiba. Kevin De Bruyne di bahagian sayap kanan, lorongan cantik, Sterling! 1-1. UiTM kembali dalam permainan dan akhirnya dominasi yang ditunjukkan dan akhirnya De Gea tertewas. Possession demi possession. Akhirnya ada satu gol yang cukup penting berjaya dihasilkan. Begitulah, perlawanan akan bertambah sengit nampaknya. Kedudukan terikat 1-1. 1-1 Manchester City dan juga Spain, bekas juara Piala Dunia. Begitu juga dengan Manchester City, naik juara Premier League musim lalu. Isco Alarcon buka kepada Rodrigo. Laporte berada di situ. 1 minit masa kecederaan. Mungkin tidak ada masa untuk mana-mana pemain. Ataupun jika Aguero terlepas, baik dari Raul Albiol. Tidak ada apa-apa. Kesalahan sebenarnya. Sepakan percuma yang mungkin boleh dimanfaatkan menerusi Kevin De Bruyne. Rembatan secara terus. De Gea sudah pun berada di sana dan terkena benteng pertahanan keluar untuk sepakan penjuru. De Bruyne sekali lagi akan mengambil. Sudah pastinya akan memanggil pemain tinggi lampai, iaitu Aymeric Laporte. Tetapi Aguero yang dicari. Terus saja tandukannya terus kepada De Gea. Menamatkan separuh masa yang pertama. Morata dan Sterling menjaringkan gol. 1-1 ketika ini. 8 percubaan, 6 percubaan tepat daripada pasukan Manchester City. Spain hanya 1 percubaan dan berhasil gol daripada Morata sebentar tadi. Saya sebenarnya kesian tengok Aguero dalam perlawanan ni, sebab dia memang tak boleh bergerak bebas di kawasan kotak penalti lawan. Ya, beliau dikawal dengan cukup rapi sepanjang separuh masa pertama. Itulah yang menyukarkan lagi pergerakan. Tetapi Uniza merupakan pasukan ataupun pemain yang cukup efisien di hadapan pintu gol. Hanya satu sahaja peluang diperlukan untuk 1 gol. Tetapi UiTM sekali lagi dalam separuh masa yang kedua. Aguero terlepas 1 lawan 1 dengan penjaga gol. Ini dia Sergio Aguero dengan tenangnya walaupun diberikan tekanan. 2-1. Jangan berikan Aguero ruang. Itulah yang beliau akan lakukan. Akhirnya berjaya juga Aguero meledak. Gol yang cukup penting. Berada di depan 2-1 Manchester City. Bernardo Silva, ada Aguero, Sterling. Dibuka kepada Ilkay Gundogan di sebelah kanan, namun berjaya dikeluarkan serta-merta oleh Jesus Navas. Rodri yang bergerak di antara 2 centre back ketika ini. Isco diberikan kepada Morata, mungkin mau melakukan flow bersama dengan Rodrigo. 1-2, mungkin 1-2 sekali lagi, tapi sudah pun ditutup pergerakannya oleh pertahanan City yang dikawal oleh UiTM. Sergio Aguero di bahagian sayap kanan berhadapan dengan Raul Albiol. Baik di situ oleh Albiol, walaupun beliau bukanlah pemain terpantas, tetapi cukup baik dalam melakukan 1 lawan 1, pertahanan 1 lawan 1. Cukup cemerlang ketika ini. Thiago Alcantara, hampir terlepas pula Rodrigo, tapi tidak berjaya untuk mendapatkan pemain Leeds United tersebut. Mendy, Fernandinho, 1 jam permainan sudah pun dimainkan. De Bruyne, Aguero menunggu saja. Atau apakah yang berlaku sebenarnya? Aguero tidak bergerak langsung beliau. Apakah ada masalah connection? Saya tak pasti, ataupun masalah controller mungkin. Tiba-tiba statik, padahal boleh menghasilkan gol sebentar tadi. Ya, Sterling ada peluang. Navas berada di situ. Jesus Navas memastikan tiada penalti diberikan. Tackle yang baik, standing tackle, mendapatkan bola daripada kaki Raheem Sterling. Clearance sekali lagi. Aymeric Laporte sudah pastinya akan mendapatkan bola tersebut. Saul, ada Rodrigo, Benjamin Mendy, sliding tackle yang cukup cemerlang. Tetapi Rodrigo sekali lagi high pressing. Saul super cancel untuk Isco. Tersasar sedikit saja dari gawang gol. Spain sudah mula mengawal permainan. Kalau kita lihat di separuh masa pertama,
Manchester City lebih, UiTM lebih mengawal permainan dan kebarangkalian untuk menang adalah tinggi selepas beliau mendapat 2 jaringan. Dan kalau Uniza ingin memenangi perlawanan ini, mereka perlu mengawal sedikit lebih perlawanan dan tak boleh bergantung kepada nasib. Saya boleh katakan gol jaringan Morata itu, kita lihat possession tak pegang, tapi dia ada ruang dan dia gunakan sebaiknya. Tapi untuk memenangi perlawanan ini dengan ketinggalan 1 gol, Uniza perlu memegang lebih perlawanan ini. Ya, dan kita nampak 3 pertukaran sebenarnya, di mana akan dimasukkan Mikel Oyarzabal, pemain sayap yang baru memenangi Player of the Month La Liga bulan lalu, bersama dengan Fabian, pemain Napoli. Dan City juga memasukkan Leroy Sané yang sudah pun berpindah ke Bayern Munich musim ini. Paco Alcacer akan menjadi pemain serangan yang terbaru untuk Spanyol. Dan terus saja Sané, sentuhan pertama, fake shot yang baik, Cruyffton diberikan kepada Aguero. Sergio Ramos menolak begitu saja, tidak membenarkan apa-apa saja berlaku di hadapannya. Terus saja serangan balas cantik di sini, Paco Alcacer terlepas daripada Mendy, peluang untuk Spanyol. Benjamin Mendy baik di situ untuk memastikan UiTM masih lagi di hadapan. Sedikit silapan di situ, sia-sia sedikit serangan sebentar tadi. Peluang yang cukup baik untuk menyamakan kedudukan. Morata, Alvaro Morata, mudah saja terus ke arah penjaga gol Ederson Moraes. Terus saja serangan balas mungkin. Aguero, Sané ingin meneruskan larian. Ini dia Sané untuk Sterling. Albiol berada di posisi yang tepat dan clearance panjang oleh David De Gea. Aguero, Sané di hadapannya. Cantik sentuhan pertama daripada Sané, terlepas daripada Albiol. Masih lagi belum keluar, cemerlang daripada Raul Albiol yang melakukan clearance panjang sekali lagi. 10 minit lagi berbaki. 10 minit saja lagi perlawanan ini akan ditamatkan. UiTM akan mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan B ketika ini jika keadaan ini kekal. Tetapi perlu untuk berhati-hati agar tidak dibolosi di saat-saat akhir. Baik dari De Bruyne untuk Aguero. De Gea ke sana terlebih dahulu. Masih ada masa lagi untuk pasukan Spain. Kalau kita lihat sudah mula menaikkan sikit line defensif mereka. Ya, tendensi sudah pun naik. Morata sudah pun naik. Terkena lapon. Mujur saja, tidak terbias ke dalam gawang sendiri. Peluang untuk sepakan penjuru yang cukup vital dan penting. Adakah akan dicari Ramos ataupun apa? Kita lihat. Defensive line sudah pun diturunkan kepada 1 nampaknya untuk UiTM. Itu yang sepatutnya dilakukan sebenarnya, kerana sama-sama kuat pemain ini. Kongsikan ataupun komen siapakah yang akan memenangi perlawanan ini dan siapakah pemain terbaik dalam perlawanan ini. Ya, dan kita lihat Alexander Zinchenko dimasukkan di bahagian left back kerana tidak mahu diserang di bahagian tepi lagi. Fabian Ruiz akan mengambil ke bahagian near post. Laporte baik di situ dengan dibantu oleh De Bruyne. Leroy Sané akan bawa bola ke hadapan, tetapi antaran yang sampai sebenarnya Aguero. Sentuhan pertama cukup cantik dengan flick tersebut. Ada larian daripada Gabriel Jesus yang baru saja dimasukkan, tetapi De Gea menafikan gol kemenangan untuk Manchester City. Satu situasi yang cukup mendebarkan. De Bruyne akan mengambil. Adakah ini akan menjadi gol yang akan memastikan 3 mata penuh? De Gea sekali lagi hadir. Tandukan Jesus itu. Game over. 3-1 UiTM. Dan comeback tidak dapat untuk dilakukan. Kesilapan daripada De Gea keluar dari tempatnya, memberikan peluang Gabriel Jesus, pemain baru saja dimasukkan, untuk menamatkan terus perlawanan ini untuk UiTM. Rodrigo terlepas, mungkin 1 gol saguati. Rodrigo Moreno, Walker mengeluarkan bola dan tamatlah perlawanan yang pertama. Rush Idrus mengatakan Aguero man of the match. Yuk Perak, Aguero man of the match. Dan Muhammad Aiman Rosli mengatakan David De Gea. Kita lihat. Ini merupakan gol yang pertama ini
daripada Alvaro Morata. Against the run of play, saya boleh katakan, walaupun serangan demi serangan dengan 3 percubaannya diselamatkan oleh De Gea, tetapi ianya tidak membawa apa-apa apabila keputusan akhirnya tetap menjadi 3-1 untuk UiTM. Walaupun Uniza mendapatkan jaringan awal, tapi bila melihat UiTM mendominasi permainan yang dengan baik dengan percubaan, cuma separuh masa pertama agak sukar untuk menembusi, tetapi menang besar 3-1. Ya, 3 gol berbalas 1. Satu permainan yang cukup menarik. Dengan UiTM masih lagi mengekalkan rekod tanpa kalahnya. Dan ini merupakan gol kedua tersebut. Nampak seperti cuba diberikan tekanan. Penjaga gol cuba digerakkan. Dan defender Sergio Ramos cuba untuk datang, tapi apa yang dilakukan oleh Albiol di situ hanya Tuhan saja yang tahu. Apabila Aguero sebenarnya sebelum jaringan ini, beliau memang, saya kesian lah, memang tak sangat dapat dikawal betul rapi, tapi akhirnya dapat menghasilkan satu jaringan yang cukup penting. Untuk pemain-pemain seperti ini loh. Anda hanya memerlukan satu saja peluang untuk mengubah permainan. Itulah pemain seperti Aguero, seperti Ronaldo, penyerang-penyerang yang mempunyai kaliber yang cukup tinggi seperti ini. Oleh sebab itulah satu sudah pun memadai untuk Aguero. Dan ini assist yang cukup baik daripada Aguero. Tetapi De Gea sekali lagi muncul penyelamat. De Gea juga saya puji dalam perlawanan ini. Memang cukup baik. Banyak menyelamatkan percubaan yang berbahaya. Tetapi tidak mampu untuk melakukan apa-apa untuk ini. Dia bukan line defensif yang kuat juga. Ya, Spanyol dalam PES 2020 kita boleh lihat tidaklah mempunyai defensive line yang terbaik. Kerana selepas Sergio Ramos anda hanya ada apa? Raul Albiol. Bukanlah yang terbaik saya boleh katakan. Melainkan jika ada pemain defensive line, tetapi jangan suggest Gerard Piqué pada saya. Sebab dia larian dia agak perlahan, so bila terlalu perlahan dan striker semua laju. Dan saya favourite Spain, saya punya centre back is Carles Puyol. Capitano. El Capitano. Itu legenda dalam permainan bola sepak kita. Dalam permainan bola sepak. Siapa akan lupa tandukan ketika semifinal dalam Piala Dunia. Nampaknya perlawanan kedua mungkin mereka akan tukar tim. Berkemungkinan besarnya akan ada pertukaran pasukan. Ini yang menarik sebenarnya, sebab kita dah mula agak jemu dengan pasukan Juventus untuk diulas. Saya tengok skrin Juventus saya dah macam ni dah. Tapi kita faham kerana Juventus merupakan pasukan pilihan, pasukan terbaik dalam PES 2020. Possibility untuk memenangi perlawanan itu tinggi kalau gunakan pasukan tu. Ya, jadi satu lagi permainan yang cukup menarik. Kali ini UiTM tidak menggunakan City. Memang betul-betul UiTM di hatiku lah. Dia bagi tim-tim lain untuk kita actually enjoy tengok bola. Tottenham Hotspur, dia cuba membuktikan dia adalah pemain yang baik dan boleh menggunakan apa tim bagilah kat saya Bagus UiTM. UiTM di hatiku. Ya. Dan Uniza masih lagi dengan Spanyol. Kali ini Mario Hermoso pula ialah centre back. Anda lihat di sebelah kanan ini. Inigo Martinez, Raul Albiol, Mario Hermoso. Pemain paling dekat untuk saya untuk pakai ialah Mario Hermoso. Kerana Albiol tidak laju langsung. Inigo Martinez juga. Sila hari bulan bila tengok options yang ada, kemungkinannya saya nak guna Jesus Navas dekat center back tu ni. Kerana right back lagi bagus daripada center back. Agak di kejutan itu dia tak menggunakan David De Gea. Mungkin form kita tak nampak sebenarnya. Kita dalam view UiTM tak nampak form. Tapi kita harapkan Kepa ini bukanlah seperti Kepa yang sudah pun mengalami kemurungan. Ini Kepa sebelum kemurungan. Ini Kepa yang membuatkan Chelsea nak break the record mungkin harapnya. Tapi kita lihat di mana Tottenham Hotspur berhadapan dengan Spain dalam perlawanan yang kedua. UiTM dengan Tottenham Hotspur dari kiri ke kanan skrin anda.
Dan spin diguna pakai oleh Yuniza dari kanan ke kiri berjersey merah. Dan serangan pertama sudah pastinya pada pasukan home, iaitu Tottenham Hotspur. Jadi Saul bergerak bersendirian di bahagian sayap kanan, membuka kepada Rodrigo Moreno, hantar ke tengah, diambil dengan mudah oleh Musa Sissoko. Morata terus saja merampas Rodri. Juan Bernat yang beliau pula yang digunakan, bukannya Jose Gaya. Saul diberikan kepada Morata. Alvaro Morata dinafikan oleh Kapten Perancis pemenang Piala Dunia Hugo Lloris. Thiago akan mengambil. Sergio Aurier berada di harapannya untuk melakukan blocking. Diberikan kepada Sergio Ramos. Ada Vieira berada di situ. Saul sekali lagi ditepis, melepasi palang oleh Hugo Lloris. Dari sepakan penjuru kali kedua berturut-turut. Thiago Alcantara akan mengambil. Thiago. Morata terkena pemain pertahanan dan dikeluarkan serta-merta oleh Jan Vertonghen. Dan sekarang ini mungkin ada peluang untuk serangan balas. Harry Kane, dummy yang baik, Mario Hermoso berada di situ. Harry Kane sekali lagi. Satulah satu dia berjaga, satulah satu dia Kepa. Harry Kane, what a save, Kepa Arrizabalaga. Satu peluang yang cukup baik oleh Tottenham Hotspur sebentar tadi. Oh sayang. Son, Kepa sekali lagi. Kali ini betul-betul lah Kepa yang buatkan Chelsea mengeluarkan rekod perpindahan tertinggi penjaga gol. Sebab itulah setakat ini, setakat 11 minit ni, Dele Alli gagal untuk mendapatkan Musa Sissoko. Tapi ada kesalahan di situ, ataupun kesalahan terhadap Alvaro Morata yang turun ke bawah untuk mengutip semula penguasaan bola buat Spanyol. Rodri, Thiago, kali ini Yuniza bermain dengan lebih baik setelah UiTM menukar kepada Tottenham Hotspur. Rodrigo ada viral dengan standing tackle baik, tetapi Sissoko perlu untuk segera mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Chip Sissoko untuk Son. Harry Kane menunggu di atas. Adanya Tonggin Ndombele di bahagian kiri, diberikan kepada Harry Kane. Hantik 1-0. Tak kira pasca mana pun, keputusannya tetap sama. UiTM di hadapan 1-0. Dan siapa lagi untuk Spurs kalau bukan pemain ayam tambatan mereka, Harry Kane. Pemain penyerang utama pasukan England. Terbukti memang hebat beliau. Lorongan yang cukup baik oleh Son Heung-min di situ. Mudah melepasi pertahanan Spain. Ya, dan finishing sememangnya tipikal Harry Kane. 1-0 masuki 17 minit perlawanan. Satu lambungan mencari Morata yang terlepas. Alvaro Morata. Hugo Lloris buat kali yang ketiga menyelamatkan keadaan. Kali yang keempat menyelamatkan keadaan. Kali ini menafikan Isco Alarcon. Nampaknya saingan sengit dalam perlawanan ini. Dua-dua pemain mempamerkan corak permainan serangan yang cukup menarik. Musa Sissoko, Juan Bernat, left back Paris Saint-Germain, memenangi semula penguasaan bola. Saul Ndombele menanginya semula. Thiago cuba untuk mengambil, tapi sepakan percuma diberikan. Diambil dengan pantas. Rodri agak terburu-buru hantarannya. Kehilangan bola begitu mudah. Silapan agak terburu-buru, mungkin cemas begitu. Permainan sengit. Ya, permainan yang cukup sengit ketika ini. Sukar untuk menyatakan siapakah yang akan menang. Yuniza. Tapi Yuniza sekarang ini mempunyai masalah. Perlu untuk mencari gol penyamaan. Cantik bolanya. Alvaro Morata dinafikan sekali lagi oleh Hugo Lloris. Sudah 2 kali Lloris menyelamatkan gol yang sepatutnya gol, tapi beliau berjaya. Ini adalah save beliau yang kelima sebenarnya. Kelima. Hugo Lloris memastikan Spurs masih lagi di harapan. Oh, cantik lambungan daripada Lloris sebentar tadi. Son Heung-min, 1-1. Son untuk Harry Kane. Fake shot. Masih lagi Kane. Terlepas daripada Bernat. Oh, ada tolakan. Tapi ianya daripada Sissoko. Ataupun offside sebenarnya. Ya, offside. Sedikit lambat penyudahan dilakukan. Terlepas sedikit Harry Kane sebenarnya. Hantaran daripada Son Heung-min sebentar tadi. Ya, ini terlajak sedikit. Harry Kane, pemain yang sudah pun mencaringkan gol dalam perlawanan ini. Dele Alli
Ada Son melakukan larian. Sergio Ramos membaca baik kapten Spanyol ketika ini. Isco untuk Rodrigo Moreno. Lambungan sekali lagi mencari Morata. Cantik untuk Alvaro Morata. Kali ini beliau melakukan satu songkitan yang terlepas sedikit daripada palanggung. Lloris sekali lagi menutup ruang, tetapi Morata cuba melakukan percubaan satu chip untuk menuju penjuru kiri gawang pasukan Tottenham Hotspur, tapi ya, tersasar sedikit. Ya, apabila menggunakan pasukan yang mempunyai benteng pertahanan yang cukup perlahan seperti Tottenham Hotspur, lambungan-lambungan sebegini kepada Morata, kepada Rodrigo, dengan mudahnya membuka pertahanan tersebut. Jadi perlu untuk berhati-hati sebenarnya UiTM dengan permainan long ball yang dilakukan oleh Uniza ni. Satu lagi tetapi ianya agak terlalu narrow. Terus saja kepada Lloris. Isco ataupun Jan Vertonghen dapatkannya terlebih dahulu. Son untuk Ali. Cantik antaran Harry Kane. Kepa Arrizabalaga menjadi penyelamat sekali lagi. Kredit diberikan kepada penjaga gol yang berjaya cepat untuk merapati Harry Kane, terusnya menghadang percubaan daripada Harry Kane. Ya, Harry Kane kesemuanya mengetahui kualiti yang ada pada pemain ini. Son Yumi untuk Kane. Kane terlepas sekali lagi. 1 lawan 1 dengan menjaga gol. Super Harry Kane. 2-0 Spurs. 2 kali Kane dan 2 kemenangan semakin hampir dengan UiTM. UiTM cukup tersusun gerakan serangan mereka sejak daripada perlawanan pertama tadi. Dengan gandingan pemain yang cukup berkualiti, Son Heung-min dan juga Harry Kane, dibantu juga oleh Dybala. Kini 2-0. Dele Alli, maafkan saya. 2-0 selesai. Ya, tetapi sekali lagi Harry Kane nampak seperti inginkan hat-trick. Sliding tackle baik dari Mario Hermoso. Isco nampak hilang arah. Permainan pemain-pemain Spanyol di sini diberikan kepada Son sekali lagi. UiTM mahukan lebih. Kane, Son, Kane meneruskan larian, cuba untuk mendapatkan Kane. Masih lagi Son, agak kelam kabut. Mario Hermoso di situ untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Mungkin sekurang-kurangnya 1 gol semula. Saul, sliding tackle oleh Jan Vertonghen yang sudah pun keluar dari Spurs untuk musim baru ini. Morata, 2 minit semakin hampir tamat. Cantik Thiago, Rodrigo Moreno. Lloris, Super Lloris menyelamatkan sekali lagi pintu gol Spurs. Menamatkan separuh masa pertama 2-0 untuk pasukan dari Premier League ini. Saya seronok tengok kedua-dua penjaga gol hari ini. Mereka yang perform habis-habis hari ini. Ya, dan bukannya pemain serangan semata-mata, penjaga gol pun best. Menghiburkan. Peluang Rodrigo Moreno. Gol. Itu yang perlu dilakukan. Minit-minit awal separuh masa kedua, merapatkan jurang, itu yang diperlukan. Gol pertama untuk menaikkan kembali keyakinan semangat pasukan Spain. Ya, Uniza mengurangkan defisit. Rodrigo Moreno, main yang baru saja menyertai Leeds United musim ini dan bermain di bawah Marcelo Bielsa, dan menunjukkan kualiti mengapakah Leeds United sanggup membayar harga mahal. Hampir gol mengukuhkan kedudukan. Hampir saja gol yang akan mematahkan semangat sebenarnya untuk Uniza. Baru saja skor sudah pun dibolosi. Sepakan percuma untuk Spurs. Ali, Kane, Hermoso dikasari dan sepakan percuma diambil pantas oleh Ramos, agak berbahaya. Ali mengambil, Son, Kane terbuka. Baik dari Sergio Ramos, memotong terus bola tersebut. Tidak offside. Mungkin jika ya, tetapi rasanya tidak offside setelah bola itu dihantar lebih awal. Saul, Rodri, Thiago Alcantara untuk benaknya naik ke atas dalam formasi 4-1-2-1 narrow ini. Thiago diberikan kepada Rodrigo. Ada viral dengan shielding menggunakan kekuatan badannya untuk memastikan Spain tidak berjaya untuk mara masuk ke dalam kotak penalti sekali lagi. Isco, Rodrigo. Baik gerakan. Terlalu kuat pula antaranya.
Terlalu kuat antaran tersebut. Dan Spurs mempunyai peluang untuk kembali. 2 gol di hadapan Harry Kane dengan hat-trick. Ada peluang untuk hat-trick. Harry Kane yang dikeluarkan oleh Juan Bernat. Bagaimana Harry Kane gagal untuk menyempurnakannya. Tapi Kane sekali lagi offside. Cukup tak bernasib baik. Oh, ataupun sepakan percuma sebenarnya. Sepakan percuma. Oh, saya mikirkan offside diberikan, tetapi pengadil memberikan advantage dalam gerakan di bahagian sayap sebentar tadi. Jadi ada pause. Peluang untuk Tottenham Hotspur yang dikawal oleh UiTM FC untuk mengukuhkan kedudukan. Spurs, UiTM. Nampak seperti Harry Kane yang akan mengambil, atau adakah akan diubah kerana ini bukanlah posisi ideal untuk melakukan percubaan. Walaupun penjaga gol ialah Kepa, tetapi ini bukanlah Kepa yang dikepak-kepakkan tu. Ini adalah Kepa di dalam permainan yang mempunyai 86 rating juga. Tinggi juga rating untuk pemain ini. Saya agak seronok lihat serangan dalam perlawanan kedua ini dengan UiTM menggunakan Hotspur dengan pemain-pemain yang tinggi dan laju seperti Harry Kane dan juga Son Heung-min. Kombinasi yang cukup baik, sangat menghiburkan gerakan serangan dalam perlawanan kedua ini. Son Heung-min akan mengambil. Morata diubah menjadi counter target untuk Spain. Dan juga Paco Alcacer dihantar kepada Ndombele. Lalu untuk dikeluarkan segera oleh Sergio Ramos dan dilakukan oleh kaptennya. Morata memastikan bola masih lagi dalam permainan. Bernat untuk Pablo Sarabia yang baru saja masuk. Pemain PSG ini bergandingan dengan Juan Bernat. 1-2 mungkin diberikan kepada Morata. Berhadapan dengan Dele Alli, menggunakan kekuatan badannya juga. Bernat, 1-2 cantik dijatuhkan. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Teruskan kata pengadil. VAR. Kita perlukan sebenarnya VAR itu. Kane, mungkin ini masanya untuk menggunakan serangan balas untuk memanfaatkan apa yang ada, namun tidak berjaya untuk mendapatkan Son. Mungkin ini tertulis untuk hanya Harry Kane saja yang menjaringkan gol untuk Spurs. Rodrigo, lorongan Davinson Sanchez membaca dengan cukup mudah. Tapi permainan end-to-end stuff yang cukup menarik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Fabian, antara pemain gantian baru saja masuk. Rodrigo buat Morata. Kawalan ini kurang baik. Ya, nampak seperti berlanggar dengan pemainnya sendiri sebenarnya. Son Heung-min. Kane meneruskan larian. Sarabia yang terlanggar sebentar tadi mengambil semula penguasaan bola untuk Spanyol. Alderweireld. Sarabia. Untuk Spain ada 4 pemain, ada 5 pemain di atas. Terlepas Morata. What in the world? Bagaimana benda itu? Bagaimana ini terjadi untuk Alvaro Morata? Peluang terbesar sebenarnya. Peluang yang cukup baik untuk menyamakan kedudukan. Ali. Bagaimana sekarang ini? Tottenham Hotspur masih lagi di hadapan, tetapi masa kurang daripada 15 minit secara virtual. Sissoko menang bola. Son, Ndombele agak terlajak pula bola tersebut darinya. Ke belakang untuk Harry Winks. Ali, Son, Harry Kane di hadapan. Sissoko, Harry Kane dinafikan oleh Kepa Arrizabalaga. Dua-dua keeper dalam perlawanan ini memang mantap. Memang mantul. Kalau tak kita nampak banyak gol. Memang padu teruk. Oh my god. Hugo Lloris dan Kepa Arrizabalaga. Walaupun 86, 4 rating di bawah De Gea, tetapi masih lagi mampu. Ada peminat Chelsea tak di sini? Kepa in please. Jangan pakai Mendy. Pakai je Kepa. Pakai je Kepa. Kepa power. Son akan mengambil. Mencari Harry Kane. Sedikit melepasi palang gol untuk mencari hat-trick. Dulu pasukan open gym. Ya, jadi permainan kita mungkin memerlukan lagi setengah jam secara virtual untuk menyaksikan lebih banyak lagi permainan menyerang dan juga kecemerlangan penjaga gol seperti ini. Kita berpuas hati sebenarnya dengan permainan seperti kita enjoy, kita mula pun enjoy dengan gameplay macam ni. Memang terbaik dua-dua pemain ni. Ya, dan tidaklah begitu one-sided. Ini dia Sissoko. Aurier mengantar ke atas, diambil dengan mudah, perlu untuk dikejar oleh Pablo Sarabia. Baik dilakukan oleh pemain gantian Rodri.
Morata, adanya Sarabia. Peluang sekarang ini, peluang terbuka luas di bahagian sayap kiri. Oh sayang. Oh, what? Aaron Rodrigo untuk diberikan, sekali lagi peluang. Memilih untuk memberikan kepada Paco Alcacer, bukannya Rodrigo yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjaringkan gol. Apa yang beliau fikirkan? Masa kurang 2 minit saja lagi sekarang. Pablo Sarabia. Ada peluang. Rodrigo. Sarabia. Rodrigo. Ada Vieira bertahan baik, tetapi antaranya terus saja tersekat. Adanya Pablo Sarabia. Rodrigo. Vertonghen di harapan. Baik daripada Jan Vertonghen. Tetapi Rodri, nampak terkena di tempat yang sungguh sakit di situ untuk melakukan blocking. Harry Kane untuk Son. Faham baca baik. Antara jauh. Pengadil bunyikan whistle panjang. 2-1. Kemenangan untuk Tottenham Hotspur. Permainan yang sungguh memukau. Sungguh mengasyikkan. Lebih-lebih lagi dengan performance atau prestasi penjaga gol yang cukup mantul oleh Lloris dan juga penjaga gol terbaik dunia iaitu Kepa Arrizabalaga. Chelsea, ya, kembalikan Kepa kepada kami. 2 kemenangan menentang Uniza. Satu perlawanan yang cukup menghiburkan. Kedua-dua perlawanan ini boleh dikatakan sengit. Dan yang menariknya mereka ada seperti UiTM menggunakan pasukan yang berbeza, sedikit menyeronokkan lah untuk perlawanan kelima ini. Dah lama nak tengok Harry Kane dalam PES sebenarnya. Jarang nak dapat tengok. Messi pun saya tak jumpa lagi dalam tak ada siapa pakai Barca. Tak ada orang pakai Barca. Tak ada orang pakai Barca. Okay. Jadi UiTM dengan 6 mata penuh menggunakan City dan juga Spurs menewaskan Uniza yang menggunakan pasukan Spanyol. Wow. Macam ni baru boleh claim saya ex-student UiTM. Aduh. Saya ex-UM macam mana? Okay. 9-0 tu. Okay. Tak ada. Okay, so begitu tamatlah UiTM berhadapan dengan Uniza. Dan kita ada lagi 2 set permainan yang akan kita bawakan kepada anda juga. Kita ada UKMA berhadapan dengan UM. Dan last but not least kita ada Unimap berhadapan dengan Kuis untuk disaksikan secara langsung di sini. So mungkin perlawanan kelima nanti kita tak akan bermain dalam pukul 4 mungkin. Mungkin kita delay sikit lah sebab kita perlukan sedikit rehat. Sebab jadual sebelum ini agak ada gangguan. It's okay. Sebab sekarang pun baru 3.46. Jadi kita cubalah secepat mungkin menepati jadual yang ada sekarang. Kita cuba untuk menepati jadual tersebut. Mungkin kita akan mengambil rehat dalam 12-13 minit. Sebelum kita berehat sebentar lagi. Jadi syarat kepada anda semua yang masih lagi berada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Harap anda semua terhibur juga dengan permainan-permainan lagi-lagi. Dengan Spurs, dengan Spain, dengan City, dengan macam-macam pasukan. Kita harapkan lebih banyak lagi pasukan sebegini diguna pakai. Tetapi apa yang paling penting, ini bukan exhibition, ini adalah tournament. Jadi jika mereka mahu, bolehlah gunakan pasukan-pasukan yang menarik ni. Tapi kalau betul-betul perlukan kemenangan, then kita tak ada masalah lah untuk berjumpa semula dengan Lok cabar peserta-peserta guna berbagai pasukan kalau anda betul-betul power. Kalau nak jantan lah. Wow. Ini ni. Macam kenal dia orang dah start claim dah ni. Saya ex-student UiTM. Sebab awak yang claim dulu. Di Jepun. Ramai dah ni. Tak, awak yang claim dulu. Saya claim dulu. Awak yang claim dulu. Okay. Jadi kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan bawakan lebih banyak lagi aksi eFootball PES 2020 untuk kejohanan eSports Uni League 2020. Bersama Sekaiichi dan Lok, kita berehat seketika.